Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Nik Bakri, tak apa, saya mainkan, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Orang perempuan ni sebenarnya dia punca kesalahan. Sabar. Aduh, sabarlah dulu. Baru ni Syekh saya dia cerita. Dia kata Sayyidina Adam AS, Nabi Adam AS, dia diberi syurga dan pasangan. Syurga ni tempat tinggal yang segala-galanya ada. Dan apa yang ada kat dunia ni tak sama dengan apa yang ada kat syurga. Dan tak pernah sama pun. Cuma Allah tak nak bagi dia dekat dengan pasangan dia tu dekat dengan pokok. Fala taqraba hazihi wala taqraba hazihi syajarah. Padahal dalam syurga banyak pokok-pokok yang dia boleh pergi, dia boleh makan, dia boleh ambil buah, dia boleh petik, dia boleh berteduh, dia boleh tidur dalam bawah tu. Tapi manusia ni dia nak juga pergi kat tu, kat satu pokok tu. Kenapa Nabi Adam pergi? Sebab dia dirayu oleh syaitan tu satu hal, iblis tu satu hal. Dia juga dirayu oleh isteri dia. Ya. Jadi Syekh saya kata orang perempuan ni sebenarnya dia punca kesalahan. Sabar. Aduh, sabarlah dulu. Tak habis lagi cerita dia. Tak habis lagi. Cerita dia. Allah Rabbi. Itu cerita Quran tau. Macam mana? Jadi kita suami ni kena betul-betul teliti. Tak kena gaya. Kita buat silap kerana isteri. Kerana sifat orang perempuan ni dia suka buat kesilapan. Dan dia punca kesilapan. Nanti dulu. Nampak tak puas hati betul. Tapi Syekh saya cakap apa? Tapi sebenarnya kesilapan itu daripada mana sumbernya? Begitu. Maka sumbernya daripada lelaki. Sudah. Sebab kalau lelaki itu bertahan, dia tak buat. Dia tak berani. Tapi dia juga yang turut pergi. Nak buat juga kesalahan itu bersama-sama. Itu satu. Jadi pandai-pandailah bawa diri antara suami dan isteri kita. Tegur-tegurlah, you nak buat ni salah tau, tapi I boleh buat juga demi kerana you. Betul. Maka Sayyidina Adam AS dia buat tak? Dia buat. Dia pergi juga. Dia ambil buah tu, dia makan dengan pasangan dia. Kenapa? Maka Syekh saya kata sebab apa? Sebab cinta seorang lelaki kepada perempuan adalah cinta yang benar. Kalau ditanya satu soalan, kalau ditanya cinta lelaki kah yang paling benar atau cinta orang perempuan yang paling benar? Cinta lelaki paling benar. Nabi Adam tu dia nabi, dia ada ilmu banyak. Dia tahu kalau dia ikut pasangan dia tu, dia terkeluar daripada syurga. Dia tahu. Allah ajar dia semua ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar dia semua ilmu. Dia tahu buat ni salah. Dia tahu kalau buat ni terkeluar dia. Dia tahu. Di samping takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah, bukan dia itu. Tapi nak bagi tahunya, cinta orang lelaki kepada seorang perempuan yang bernama pasangan isterinya itu benar. Jangan perempuan pernah petikai cinta seorang suami. Tapi saya pun tekan lah. Saya tekan Syekh saya masa ni cerita ni dalam kereta saya bawa Syekh. Duduk sembang-sembang dengan dia. Jadi saya tanya, kalau macam tu orang lelaki lah lagi benar Syekh ya. Jadi orang perempuan ni macam mana? Dia tak benar kan cinta dia kan? Saya saja cucuk. Dia kata orang perempuan tu cinta dia ikhlas. Kalau nak dibanding cinta, kalau kita tanya dalam bab percintaan, orang perempuan lebih ikhlas atau orang lelaki lebih ikhlas? Orang perempuan lebih ikhlas. Sebab tu orang perempuan dia sanggup serahkan segala-gala atas nama cinta. Sebab tu kita orang lelaki jangan ambil kesempatan di atas keikhlasan cinta seorang perempuan. Dan orang perempuan jangan pertikai cinta seorang lelaki. Cukup dulu ya. Okey. Allah. Tapi cinta yang benar dan ikhlas hanya satu sandaran dia. Allah. Kalau tidak akan benar dan tidak akan ikhlas.
Boleh? Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Agak panjang, tapi yang menjadi fokus saya ialah apabila beliau, yakni Ustaz, mendakwa bahawa Nabi Adam pergi ke pokok yang dilarang kerana dua sebab. Pertama, kerana syaitan, dan yang kedua, dirayu oleh isterinya. Kemudian beliau menyatakan bahawa orang perempuan ni dia punca kesalahan. Dan apabila Ustaz membuat kenyataan ini, kita dapat dengar di background suara daripada kalangan muslimat. Kemungkinan besar itu adalah kelas muslimat. Jadi adanya suara yang seperti tidak puas hati. Tapi apabila Ustaz berkata itu cerita Quran tau, macam senyap jadinya ya. Dan kemudian Ustaz tekankan sekali lagi, re-emphasis, kerana sifat orang perempuan ini, dia suka buat kesilapan dan dia punca kesilapan. Para penonton yang dirahmati Allah, kisah Nabi Adam dan Hawa yang pergi ke pokok yang dilarang dan makan daripada buah yang dilarang, lalu dikatakan bahawa Hawa yang memujuk, Hawa yang merayu kepada Nabi Adam, itu sesuatu yang biasa kita dengar daripada sebahagian asatizah. Okey, antaranya ialah Don Daniel, antaranya ialah Ustaz Muhaizat. Bahkan Don Daniel menjadikan ini sebagai satu lawak, okey, dalam sebuah video pendeknya ya. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan mainkan juga video Don Daniel dan juga Ustaz Muhaizat. Saya terfikir tau. Pasal apa bila kita tanya orang perempuan, you nak makan kat mana? Isteri kita akan siapa-siapa ke girlfriend dia akan cakap, ikut you lah, pulang kat you lah, kata macam tu. Lah ni saya dah dapat jawapan. Tahu pasal apa? Kali terakhir seorang perempuan pilih untuk makan Siti Hawa, kita semua keluar daripada syurga. Melawak ya gurau. Kalau tak boleh gurau duduk surau. Ada dengan Siti Hawa. Siapa dia pergi kecek kahwin tu gimana? Bukan kata nak salah kat orang Tino, tetapi fitnah yang pertama orang Tino lah. Hak tu saya jatuh satu masalahnya dengar kata orang Tino pening juga. Ya orang jatuh yang lemah kat tu pula pandai setan ni. Ya nak masuk ke orang jatuh, Nabi ada tolak betul-betul. Hei setan, mu tak usah buat lah koya lah, muka juru tak usah buat muka macam muka kucing lagu tu, tak usah hamba tak teliu langsung pun demo dok kata makan lah buah ni, tak usah lah tu saya kata dah lah. Tapi yang kecek Siti Hawa, makan Siti Hawa, nenek kita nyo makan, tahu akhir sekali lepas pada makan katanya setan, gilah tahu aku tak laki mu nyogi. Baiklah, okey. Jadi ini kisah yang masyhur di sisi sebahagian asatizah, di sisi sebahagian asatizah, bahawa kononnya Hawa lah yang memujuk, Hawa lah yang merayu agar Adam pergi ke pokok yang dilarang dan makan daripada buah pokok itu ya. Jadi kenapa dalam video ni saya fokus kepada Ustaz Nik Bakri? Kenapa tidak react secara umum? Sebab macam saya katakan, asatizah ataupun lebih tepatnya sebahagian asatizah lain pun mendakwa sedemikian. Bezanya asatizah yang lain, setahu saya mereka tidak menyandarkannya kepada Al-Quran. Berarti mungkin mereka pergi ambil cerita mana ke apa ke, walaupun tidak sepatutnya begitu. Setiap asatizah, setiap ustaz, setiap ustazah mestilah bertanggungjawab dalam apa yang mereka sampaikan. Tapi sekurang-kurangnya mereka, ataupun dalam video yang saya mainkan tadi, Don Daniel dan Muhaizat tidak menyandarkannya kepada Al-Quran. Berbeza kepada Ustaz Nik Bakri, beliau berkata apa? Itu cerita Quran tau. Bila dah disandarkan kepada Quran, serius ni. Sebab ayat Quran manakah yang dimasukkannya itu? Sebab apabila kita rujuk dalam Al-Quran, kita akan dapati kenyataan yang berbeza. Okey? Jadi react saya yang pertama sekali tentang kisah bahawa kononnya Hawa yang memujuk Adam itu sebenarnya daripada Bible. Okey, boleh rujuk Bible, kitab Old Testament dan Book of Genesis. Okey, Bible ni boleh saja, banyak aplikasi yang boleh kita muat turun, atau boleh saja Google, atau ada kawan saya yang siap forward sekali daripada ChatGPT. Okey, ChatGPT yang AI itulah, saya tak pernah guna pun. Okey. Yang itu pun kata ini daripada cerita Bible, bukan daripada Al-Quran. Okey, adapun Al-Quran, di sini saya ingin berkongsi ayat 20 hingga 23 surah Al-A'raf ya. Sebelum saya nak react kepada Ustaz Nik Bakri, saya nak react juga kepada para muslimat yang menjadi hadirin. Kenapa di kalangan kalian tak ada yang hendak membantah? Apakah sebab sekarang ini ada seorang ustaz yang merendah-rendahkan kalian,
menuduh kalian sebagai punca. Okey, saya ulang balik ya, kerana sifat orang perempuan ni dia suka buat kesilapan dan dia punca kesilapan. Sebelum tu dia punca kesalahan. Okey, now there is somebody who is degrading you, there is somebody who is insulting you. Why none of you raise up your hand and say something about it? Sekarang kita ada seorang ustaz yang menghina kalian, wahai muslimat, yang merendah-rendahkan kalian. Kenapa tidak ada seorang pun daripada kalian yang saya bukan suruh bersikap biadab ke apa ke, tapi at least angkat tangan. Ustaz, betul ke setahu saya cerita dalam Al-Quran ialah syaitan membisik ataupun memujuk kepada kedua-dua Adam dan Hawa, bukan Hawa yang memujuk kepada Adam? Ataupun katakanlah tak tahu nama surah, tak tahu nama ayat, but at least say something. Jadi di sini kita lihat tak adanya critical thinking, kan? Tak adanya budaya menganalisa apa yang dicakapkan oleh seorang ustaz. Dan kalau mungkinlah di kalangan muslimat tu ada yang tahu, tak ada yang berani nak tegur. Saya bukan suruh bersikap biadab, but at least say something. Kalau tidak, anda diperbodohkan sebagaimana yang kita dengar dalam kuliah tadi tu, kan, di kalangan muslimat yang hadir tu. Takkan seorang pun tak tahu dalam perkara ni. Kalau tak tahu, apa yang anda duk belajar selama ni? Perkara ini sesuatu yang ada dalam Al-Quran, berulang-ulang dalam Al-Quran. Lalu kalian ni baru keluar daripada gua ke? Pertama kali menghadiri kelas ke? Tak, mesti ada kelas-kelas sebelum ni, kan? So, takkan benda macam ni pun tak tahu. Sehingga apabila ustaz kelentong macam tu, bukan sekadar kelentong, merendah-rendahkan kalian, menuduh kalian punca kesalahan, apa semua tu, senyap saja. Okey? Sampai saya yang lelaki dengar pun tak puas hati. So, macam mana pula kalian di kalangan muslimat yang menghadiri kelas itu, ya? So, di manakah critical thinking? Di manakah knowledge? Takkan benda yang sangat basic seperti ni pun tak tahu, ya? Ini bukan sekadar muslimat saja, yang muslimin pun, lelaki pun sama juga. Dalam banyak ustaz, dalam banyak video-video riak saya yang lain, ustaz yang mengajar tu di masjid. Yang kita tahu di hadapannya ada lelaki yang hadir, kan? Perempuan mungkin jauh lah, di satu sudut, di tepi ke di belakang ke apa, kan? Sama je. Kalau ustaz tu duduk kelentong cerita mengarut ke apa ke, yang hadirin dari kalangan lelaki pun tidak berkata apa-apa. Okey, tak apa. Jadi ini sedikit teguran lah kepada semua yang menghadiri kelas-kelas. It is time for you to do something. Jangan biarkan orang yang pihak masjid jemput, yang dibayar dengan duit yang anda duk masukkan dalam tabung tu, duk cerita sampah sarap, duk cerita benda-benda mengarut, duk cerita benda-benda khurafat, tahayul, bid'ah, syirik, apa semua tu, atau macam langkis seperti ni, kan? Jangan biarkan ustaz itu memperbodohkan anda, menghina anda, merendahkan anda. Do something about it. Okay? Dan jangan biarkan, do not insult yourself with this kind of teaching. Do not insult yourself with this kind of person who teaches religion kononnya, ya. Okay, tak apa. Kita kembali. Okay, saya nak tunjuk daripada Al-Quran sendiri. Alright. Sama-sama kita rujuk ayat ke-20 daripada surah Al-A'raf. Okey, di sini yang saya tunjuk di sini tangkap layar daripada aplikasi Al-Quran, tafsir and by word. Okey, ada saya tunjuk di sini. Yang ini saya guna Android. Jadi app ini untuk Android, saya yakin untuk iOS pun ada. Kalau tak ada, tak apa. Di sana ada aplikasi-aplikasi lain yang menunjukkan Al-Quran word by word. Okey? Terjemahan perkataan demi perkataan supaya kita dapat belajar dan mengambil iktibar, mengambil manfaat daripadanya, ya. Jadi yang ini saya nak tunjuk bagaimana dalam Al-Quran itu sendiri syaitan berbisik ataupun menghasut kepada kedua-dua Adam dan Hawa. Bukannya kepada Hawa, lalu kemudian Hawa yang memujuk Adam untuk pergi ke pokok yang dilarang dan memakan buahnya, ya. Jadi ayo kita rujuk ayat ke-20 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ya. Fawaswasa, okey, maka membisikkan fikiran jahat. Siapa yang bisik? Yang ini syaitan. Lahuma, kepada keduanya. Siapa keduanya itu? Adam dan Hawa. Bukan Hawa sahaja, ya. Syaitan, syaitan lah. Liyabdiya lahuma, untuk menampakkan kepada keduanya. Sekali lagi, dua, ya. Ma'wuriya anhuma, apa yang tertutup dari keduanya. So, the whole ayat is talking about keduanya, Adam dan Hawa. Min sawatihima,
dari aurat keduanya. Okey, waqala, okey, sambung ke tangkap layar seterusnya. Waqala ma nahakuma, dan berkatalah syaitan itu tidaklah melarang kamu berdua. Sekali lagi ya, syaitan ni sedang bercakap, sedang berbisik kepada mereka berdua. Yang ini Adam dan Hawa. Rabbukuma, Tuhan kamu berdua, an hazihi syajarati, daripada ini pokok. Yang ni bila terjemahan harfiah jadi macam inilah. Alright, ini kalau siapa yang biasa belajar Al-Quran, terjemahan harfiah, word by word, dia memang begini. Kemudian bila kita susun jadi ayat, jadi lain sikit lah. Okey, illa an takuna. Okey, kecuali bahawa takuna adalah kamu berdua. Malakaini, malaikat keduanya, au takuna, kamu berdua adalah minal khalidin, orang-orang yang kekal. Okey, yang saya nak tunjuk di sini ialah dalam ayat ini berulang kali digunakan kata ganti yang menunjukkan dua orang. Yang ini syaitan, dia sedang berbisik, dia sedang menghasut melalui bisikan itu Adam dan Hawa. Bukan sahaja Hawa, tetapi Adam dan Hawa. Okey, dan bukanlah Hawa yang memujuk kepada Adam, tetapi syaitan yang membisik, yang memujuk, yang cuba membuat tipu daya kepada Adam dan Hawa. Okey, berulang kali. Berdua, berulang kali ya. Okey, ayat 21 pula. Surah Al-A'raf juga. Wa qasamahuma, dan dia bersumpah kepada keduanya. Yang ini syaitan bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Ini sesungguhnya saya, lakuma, kepada kamu berdua. Sekali lagi ya, dua orang, Adam dan Hawa. Lamina, sungguh dari ataupun termasuk an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat. Jadi syaitan bersumpah pada mereka berdua ni bahawa sesungguhnya dia termasuk dari kalangan orang yang memberi nasihat. Maknanya dia cakap baik lah kononnya, dia tipu lah. Tapi yang nak saya tunjuk di sini ialah keduanya. Maknanya diulang beberapa kali kan, menunjukkan apa? Syaitan sedang berbisik, sedang menghasut kepada mereka berdua, Adam dan Hawa. Okey, sambung ayat 22. Fadallahuma, maka dia membujuk keduanya ataupun dia memujuk keduanya bighurur, dengan tipu daya. Falamma, maka setelah ataupun maka tak kala zaqa, keduanya merasakan asyajarata, yang ini pokok itu. Badas lahuma, nampaklah bagi keduanya. Sawatuhuma, aurat keduanya. Wa tafiqah, dan keduanya memulai yakhsifani, keduanya menutupi, alaihima, atas keduanya, min waraqi, daripada daun al-jannah, daun syurga. Okey, sambung. Wanadahuma, dan memanggil keduanya rabbuhuma, Tuhan keduanya. Yang ini Allah SWT memanggil mereka berdua, Adam dan Hawa. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kamu berdua, antilkuma, dari itu, okey, asyajarata, dari pokok itu. Sekali kan Allah SWT pun panggil mereka berdua sebab dua-dua yang bersalah. Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan kepada kamu berdua, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kamu berdua, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sekali lagi ya, dua orang, dua-dua share the responsibility. Okey, syaitan membisik kepada mereka berdua, syaitan bersumpah kepada mereka berdua, dan bila sudah pun mereka makan daripada buah pokok yang terlarang itu, ternampak aurat mereka, mereka pun menutupi, sekali lagi berdua, dan kemudian Allah SWT panggil mereka berdua, dua-dua bersalah. Okey, semua okey dalam ayat yang ini sengaja saya pilih daripada terjemahan harfiah untuk menunjukkan kedua-dua. Sebab kalau kita rujuk dalam Al-Quran terjemahan biasa, baik yang Indonesia ataupun bahasa Melayu, kadang mereka tak emphasis yang dua tu. Mereka dalam terjemahan itu diterjemah sebagai mereka. Okey, padahal ia dua, merujuk kepada Adam dan Hawa. Okey, sambung ayat 23. Qala, okey, mereka keduanya berkata. Okey, dua-dua sekali, Adam dan Hawa. Rabbana, yang ini kita semua sudah hafal kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ini kita semua sudah hafal kan? Tapi yang sebelum tu,
Dia bukan qa lam saja, qa lam alif. Maknanya mereka berdua, dua-duanya sekali, Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan doa yang kita maklum inilah. Jadi ayat daripada 20 hingga 23 surah Al-A'raf ni saya nak tekankan ialah dua. Iaitu Adam Hawa, Adam Hawa, Adam Hawa. Baik apabila syaitan membisik mereka, syaitan menghasut mereka, syaitan bersumpah pada mereka, kemudian Allah SWT memanggil mereka, kemudian apabila mereka ingin bertaubat, semuanya dua. Okay, it is not Hawa yang pujuk dan seperti itulah. Okey, bahkan ini ya, itu tadi surah Al-A'raf. Okey, bahkan kalau kita rujuk dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 120, kelihatannya syaitan membisik kepada Adam seorang sahaja. Okey, ayo kita rujuk ya. Jadi seterusnya di sini ayat 120 daripada surah Toha, surah yang ke-20 ya. Fawaswasa, sama juga macam ayat 20 surah Al-Alaq tadi. Maka syaitan membisikkan ilaihi, kepadanya. Nya ni siapa? Adam. Sebab kalau Hawa ilaiha, kalau ilaihi kepada Adam. Ai-syaitanu, yang ini syaitan lah. Jadi syaitan bisik kepada Adam. Qala, berkata syaitan, ya Adamu, wahai Adam. Okey, hal adulluka, apakah ataupun mahukah aku tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, atas pokok yang kekal, wa mulkin la yabla, dan juga kerajaan yang tidak binasa. Okey, sekarang ini ayat ini syaitan berbisik kepada Adam seorang saja. Kalau ayat ke-20 surah Al-A'raf yang kita baca tadi, syaitan bisik pada kedua-duanya. Ayat 120 surah Toha ni syaitan berbisik kepada Adam saja. Okey, nampak macam ada contradiction kan? Dan kalau kita rujuk kepada tulisan orientalis yang mengkritik Al-Quran, mereka selalu menuduh dalam Al-Quran ini ada contradiction. Antaranya inilah, mereka tuduh, tengok tu, dalam ayat 20 surah Al-A'raf dibisik kepada Adam dan Hawa. Tapi dalam surah Toha ayat 120 bisik kepada Adam sahaja. Padahal tidak ada contradiction. Apa yang berlaku ialah syaitan melakukan bisikan ini berulang kali. Ada kalanya syaitan bisik kepada Adam dan Hawa, ada kalanya syaitan bisik kepada Adam sahaja. Syaitan bisik kepada Hawa tak ada. Okey, syaitan bisik pada Hawa tak ada ayat Quran yang menunjukkan sedemikian. Jadi saya ulang ya. Pada zahirnya nampak macam ada pertentangan antara ayat ke-20 surah Al-A'raf dan juga ayat 120 surah At-Taubah. Dalam surah Al-A'raf tu syaitan bisik kepada mereka berdua, iaitu Adam dan Hawa. Ayat 120 surah Toha ada syaitan berbisik kepada Adam seorang saja. Macam mana ni? Okey, bisikan ni dia berlaku beberapa kali, bukan sekali bisik je, beberapa kali. Dan ada kalanya syaitan bisik kepada Adam dan Hawa kedua-dua sekali, dan ada kalanya syaitan bisik kepada Adam seorang sahaja. Kalau nak kata mungkinkah syaitan pun bisik pada Hawa, setakat ni tak ada dalilnya daripada Al-Quran. Okey, kita sambung ya. Ayat 121, fa'akala, maka keduanya makan. Ingat ya, tadi ayat 120 syaitan bisik kepada Adam saja. Tapi bila makan, kedua-duanya. Fa'akala, maka keduanya memakan, minha, daripadanya, pokok yang dilarang tu kan. Fabadat lahuma, maka nampak bagi keduanya. Inilah Adam dan Hawa. So, yang ini bisik Adam, tapi dua-dua makan dan dua-dua pun nampaklah aurat mereka. Sawatuhuma, aurat keduanya. Wa tafiqah, dan keduanya mulai berbuat. Yakhsifani, keduanya menutupi alaihima, atas keduanya. Min waraqil jannah, daripada daun syurga. Okey, jadi ayat 120, 121 surah Toha ni yang saya nak tunjuk ialah ada syaitan ini, dia ada juga berbisik kepada seorang, tetapi kepada Adam dan bukannya kepada Hawa. Alright. Jadi berdasarkan ayat-ayat Quran ini, jelas bagi kita bahawa tidak ada kononnya, tidak ada dalil, tidak ada bukti bahawa kononnya Hawa yang telah memujuk kepada Adam alaihissalam untuk makan. Okey, tetapi syaitan memasukkan, membisikkan ya kepada kedua-duanya,
Dan juga kepada seorang. Kalau seorang, ialah kepada Adam sahaja. Bukannya kepada Hawa. Ini daripada Al-Quran. Dan kalau nak kata Hawa, syaitan tu bisik kepada Hawa, kemudian Hawa yang memujuk Adam, itu adalah cerita daripada Bible. Okey? Old Testament, kitab Perjanjian Lama. Tengok bab yang awal tu, Book of Genesis. Alright, saya tak payah tunjuk sini lah. Okey, jadi ini... So, benda ni sangat jelas dalam Al-Quran. Okeylah, katakanlah seseorang tu tak tahu Bible. Okey, tak apalah, tak tahu kan. Tapi sangat jelas dalam Al-Quran. Macam mana boleh timbul cerita bahawa dirayu oleh isterinya? Okey, dan kemudian bila di kalangan hadirin macam tak puas hati ke apa ke, boleh pula dikatakan ini cerita Al-Quran tau. Okey, so Al-Quran dekat mana tu? Surah mana, ayat mana ya? Okey, jadi moga-moga perkara ini kita semua ambil maklum, sebab macam yang saya kata, sebahagian asatizah memang ada menyampaikan kisah seperti ini, bahawa kononnya Hawa lah yang memujuk, Hawa lah yang merayu supaya Adam makan daripada pokok yang dilarang. Dan sebagai penutup ya, saya lihat perkara ni serius, sebab benda ni macam bukanlah nak kata asas agama tau, tapi sangat basic tau. So macam mana seorang ustaz boleh ajar macam ni? Bukanlah ustaz, beberapa kan, cuma seorang ustaz ni lah yang mengatakan ia daripada Al-Quran kan. Jadi kepada para penonton dan siapa-siapa lain yang menontonnya, pilihlah guru yang bijak, yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Bukannya menguasai Bible, bukannya menguasai kisah-kisah yang biasa. Dan kemudiannya macam sebelum ni pun saya baru react saja kan, bahawa zikir hu-hu ni kononnya ada zikir awam, ada zikir khusus, ada orang awam, ada orang khusus. Itu pun mana mari itu kan? Itu macam kasta daripada Hindu ke India ke apa ke. Dan dalam video yang saya react ni, seorang syekh bercerita kepada dia siapa syekh tu. Dan kalau syekh cerita, kamu tak boleh analyse ke syekh tu cerita betul ke tidak, sampai-sampai kamu menyampaikannya kepada hadirin. Okay? So moga-moga kita sentiasa bijak memilih guru, bijak menilai antara guru mana yang menguasai Al-Quran, mana yang menguasai As-Sunnah. Dan jangan buang masa lah menghadiri kelas-kelas yang kita rasa macam seronok, macam apa semua tu kan. Tapi tengoklah kualiti ilmu yang dipelajari daripadanya. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.